Okey, pada hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan skim premis makanan di dalam pensijilan halal Malaysia. Sebagaimana kita sedia maklum, skim premis makanan merupakan satu skim yang mencatatkan permohonan yang tertinggi di dalam pensijilan halal Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, maksudnya di bawah skim premis makanan ni ada berapa kategori yang dikategorikan di bawah Klausa 18 Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia. Okey, bagi kategori yang pertama iaitu hotel, apa yang dipersediakan di hotel? Adakah biliknya ataupun dapur ataupun restorannya? Merujuk kepada kriteria, apa yang dipersediakan untuk hotel adalah dapur dan juga restoran sahaja. Bagi dapur hotel yang memohon pensijilan halal, ia perlu dibezakan antara dapur yang dipohon pensijilan halal dan juga dapur yang tak dipohon pensijilan halal. Dan bagi penyediaan untuk makanan kepada tetamu hotel dan juga program-program yang dijalankan di hotel, perlulah disajikan makanan-makanan yang disediakan di dapur yang dipohon pensijilan halal. Bagi kategori yang kedua adalah melibatkan kafe, restoran, kantin dan juga kedai bakery. Apa yang menariknya untuk kategori ini adalah pensijilan dibuat merangkumi keseluruhan premis restoran, kafe, kantin dan juga kedai bakery tersebut. Ini yang membezakan dengan kategori yang pertama iaitu hotel, yang mana hotel hanya melibatkan pensijilan bagi dapur-dapur tertentu sahaja. Apa yang menarik juga, permohonan untuk premis restoran, kafe dan juga kedai bakery ini adalah bersifat premis tunggal ataupun memiliki dua cawangan sahaja bagi penggunaan jenama yang sama. Bagi kategori yang ketiga adalah melibatkan permohonan untuk kategori premis berangkai, yang mana premis berangkai ini adalah melibatkan jumlah bilangan outlet ataupun restoran yang menggunakan jenama yang sama berjumlah 3 dan ke atas. Dari sudut kawalan bahan ramuan pula, ia adalah dikawal sepenuhnya oleh pemilik jenama dan dibekalkan oleh dapur berpusat yang dimiliki oleh pemilik jenama tersebut. Okey, apa yang menariknya bagi permohonan di bawah kategori premis berangkai yang melibatkan dapur berpusat, disyaratkan untuk dapur berpusat tersebut dipersediakan halal terlebih dahulu sebelum permohonan untuk outlet-outlet yang lain dimohon pensijilan halal. Selain itu, satu lagi kaedah pengawalan bahan ramuan yang boleh dibuat oleh pemilik jenama adalah melalui pembelian berpusat. Bagi kaedah ini, pemilik jenama perlulah memastikan bahan ramuan yang dibeli disaring terlebih dahulu bagi memastikan status sijil halal bahan ramuan yang digunakan masih sah dari aspek pensijilan. Apa yang menarik juga bagi permohonan ini, ia dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Bagi kategori yang keempat pula adalah melibatkan catering, khidmat penyajian makanan dan juga dapur pusat konvensyen. Yang mana kalau tengok kepada konsep catering, sebagaimana kita sedia maklum, makanan tersebut disediakan di dapur berpusat, kemudian dipindahkan daripada dapur berpusat dan dibawa makanan tersebut kepada upacara-upacara yang ditentukan oleh pelanggan ataupun dibawa kepada pusat konvensyen yang tertentu. Okey, bagi kategori ini, pensijilan halal diberikan ke atas dapur berpusat yang menyediakan menu-menu yang dipilih oleh pelanggan-pelanggan mereka. Bagi kategori kelima adalah melibatkan premis bergerak ataupun biasa kita kenal sebagai food truck. Kalau kita tengok dari sudut pensijilannya, ia diberikan kepada premis-premis bergerak yang dibenarkan untuk mereka beroperasi di lokasi-lokasi yang dibenarkan oleh pihak berkuasa berkaitan sahaja. Bagi kategori ini, bahan-bahan makanan dan minuman yang dijual di premis bergerak perlulah dibekalkan oleh dapur yang dipersediakan halal ataupun diproses sepenuhnya di premis bergerak tersebut. Bagi kategori yang keenam pula adalah melibatkan kafeteria yang beroperasi di medan selera. Apa yang membezakan permohonan untuk kafeteria dan juga restoran adalah permohonan kafeteria ini hendaklah dikendalikan oleh pihak
pengurusan medan selera, manakala untuk restoran hendaklah dikendalikan oleh pemilik restoran tersebut sendiri. Bagi kategori yang terakhir adalah pensijilan halal ke atas premis makanan yang berbentuk kios, yang mana biasa kita lihat di pasar raya, kios ini menjual makanan-makanan yang siap untuk dimakan. Apa yang penting adalah bahan makanan yang dijual di kios tersebut perlulah dibekalkan daripada dapur yang dipersijakan halal. So, apa yang perlu ditekankan di dalam pensijilan halal Malaysia bagi skim premis makanan sudah tentulah melibatkan pemilihan bahan ramuan, khususnya bahan ramuan kritikal yang digunakan untuk penghasilan menu-menu yang hendak disajikan kepada pelanggan. Dan sudah tentulah perlu juga untuk dinilai dari sudut kebersihan kawasan penyediaan makanan-makanan tersebut agar mematuhi prosedur-prosedur dan juga perundangan-perundangan berkaitan yang digariskan oleh pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Okey, kepada pemilik-pemilik premis makanan, jom mohon pensijilan halal Malaysia.